أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أحينا بالإيمان وأمتنا بالإيمان واحشرنا بالإيمان وأدخلنا جنة مع الإيمان برحمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam ukhuwah pada Al-Fadhil Ustaz dan semua jemaah pencinta ilmu yang dipilih Allah untuk duduk dalam majlis ilmu yang barakah pada malam ini. Moga amal kita ini menjadi ibadah yang dirahmati Allah. Amin. Kuliah kita ini daripada saluran Google Meet Gema Nur Iman yang dipimpin oleh Yang Dihormati Puan Hajah Rusniati binti Mansur dan ditadbir urus oleh Ahli Jawatankuasa Gema Nur Iman, akan dipimpin oleh Yang Berbahagia Haji Abdullah bin Haji Tudah dengan pengajian-pengajian berkitab Al-Hidah Ahli Sunnah wal Jamaah yang ditulis oleh Haji Taib bin Haji Ibrahim bekas Mufti Negeri Sabah. Bagi menambahkan keberkatan majlis, mohon ihsan Ustaz untuk memimpin bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah dan pahalanya kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarganya dan para sahabatnya, para anbiya, para solehin, alim ulama, guru-guru kita, ibu bapa kita, para mujahid dan pejuang-pejuang Palestin dan semua muslimin dan muslimat sama ada yang masih hidup ataupun telah kembali ke rahmatullah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Untuk meneruskan majlis, saya dengan penuh takzim menyerahkan majlis ini kepada Al-Fadhil Ustaz. Dengan segala hormatnya, dipersilakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Arsalahu bil huda wa dinil haqqi liyusirahu ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah. Pertama-tama kita mengucapkan Alhamdulillah. Izinnya juga dapat kita bersama-sama pada malam yang mulia ini dalam majlis ilmu. Salam selawat, salam kebesaran ke atas junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta kaum keluarganya, para sahabat dan juga pada kaum muslimin dan muslimat, khususnya kepada kedua ibu bapa kita. InsyaAllah pada malam ini, kita buka muka surat 202 dalam catatan saya, iaitu berhubung atas nama-nama hari kiamat pada pelajaran yang ke-8. Sidang hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Pertama, kita nak faham apa yang dikatakan ilmu yakin, yang mana membawa kepada kepercayaan dan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kepercayaan dan keyakinan itu dapat kita rasai kebenarannya
dapat kita rasai kebenarannya, dapat kita nikmati akan kebenarannya, bahawasanya ilmu yang kita yakin itu adalah benar. Kesimpulan awalnya ada 3 perkara. Yang pertama, ilmu yakin. Yang keduanya ialah ain yakin. Yang ketiganya, hakul yakin. Hakul yakin. Barulah kita itu sampai kepada akidah, iaitu kepercayaan keyakinan kita. Apa yang dinamakan ilmu yakin? Ilmu yakin ialah pengetahuan yang sebenarnya. Pengetahuan yang sebenarnya. Yang mana pengetahuan yang sebenarnya ini, dia bermula terbit daripada perkara yang ghaib. Artinya, iaitu tidak kelihatan. Ilmu tersebut tidak kelihatan. Dan kita meyakini kebenarannya apabila ilmu yang kita yakin tersebut dapat kita lihat kenyataannya. Seperti mana yang saya war-warkan dahulu. Nak buat jambatan di Selat Pulau Pinang adalah bermula daripada ilmu yakin. Bermula daripada ilmu yakin. Daripada ilmu yakin tersebutlah, maka jadinya jambatan Pulau Pinang. Tak memadai kita melihat akan wujudnya jambatan Pulau Pinang jika tidak kita merasai betulkah ini jambatan Pulau Pinang. Dan apabila kita lalu di atasnya, benarlah ini jambatan Pulau Pinang. Contoh lain, itu dikatakan dari persegi kebendaan. Kebendaan. Jadi kebendaan itu terzahir, terjemah ilmu yang ghaib kepada yang kelihatan. Sama juga kalau kita bersolat, kalau kita bersembahyang. Jadi kalau kita bersembahyang, bermula daripada ilmu yang kita yakin kebenarannya. Ilmu yang kita yakin ni ialah yang pertamanya, ilmu tersebut kita tuntut, kita pelajari sungguh-sungguh. Macam kita sekarang. Kita tuntut, kita pelajari sungguh-sungguh. Yang kedua, kita terbayang dalam akal fikiran kita tu. Dalam akal fikiran kita. Apa yang dikatakan sembahyang ataupun solat. Maknanya, rukun 13 tersebut. Ataupun kalau orang tu dia lebih faham, rukun 14. Kalau dia faham, rukun 15, 16, 17 hingga ke 18. Rukun sembahyang. Tetapi yang diwajibkan kepada kita, rukun 13. Baik. Maknanya, ilmu tu ghaib. Kemudian, kita terjemahkan dia ke dalam perbuatan. Di dalam perbuatan. Maksud kata, kita dah terbayang dahulu rukun 13. Yang mana ketiga, di dalam bayangan kita, kita telah bersolat. Kita telah bersembahyang. Yang mana kita dah yakin betul. Yakin betul akan ilmu tersebut. Barulah kita terjemahkan di dalam perbuatan kita. Dalam perbuatan kita. Tak kala kita berbuat solat tersebut, barulah kita mengatakan
ain yakin, kita melihat, kita menyaksi perbuatan ilmu yakin. Perbuatan ilmu yakin. Saya nak sentuh sikit, mana yang saudara-saudara kita yang nak pergi menunaikan fardu haji. Contohnya kakak saya Zainon Jabal. Dia nak pergi menunaikan fardu haji pada tahun ni. Ya, maknanya. Jadi, kalau ditanyai orang, apakah hakikat kita menunaikan fardu haji? Hakikat yang sebenar-benarnya. Jadi, adalah membenarkan keyakinan kita. Kalaulah kita dapat membenarkan, barulah makna kita itu redha. Baik, saya nak ambil dulu atas amalan kita. Perbuatan kita. Kita menyaksi akan solat tersebut. Kemudian, barulah datang. Benarkah solat yang aku buat ini? Ain yakin itu. Bukan kata hakul yakin benar. Sama juga, saya sedang berkuliah. Sama. Jadi, atas 3 cara tersebut, yang mana akan menerbitkan daripada ilmu yakin. Jadi, apabila dikatakan kita, akidah ahli sunnah wal jamaah, inilah akidah ahli sunnah wal jamaah. Bermula daripada ilmu yakin. Ilmu yakin ni, ilmu yang kita pelajari setiap minggu tu. Kita kaji, kita selidik, kita kenal, kita tahu. Kita kenal, tahu. Dan kita faham. Kita faham. Jadi itu dikatakan ilmu yakin. Kemudian kita terjemahkan. Tengok ya, tadi saya ambil gambaran. Benda. Jambatan Pulau Pinang. Apa benda pun lah. Kita nampak rumah kita, kita nampak masjid, kita nampak itu, nampak ini, nampak sebagainya. Nampak anak, nampak suami, nampak isteri dan sebagainya. Kemudian kita memperbuat ilmu yakin tersebut. Sekarang ni saya nak ambil sekarang ni atas ilmu tersebut. Ilmu tersebut yang kita belajar sekarang. Sebab kita kena tahu betul-betul, kena faham. Jadi, kita dapat menterjemahkan yang kita pelajari, yakin. Baru kita mengatakan ini betul akidah ahli sunnah wal jamaah. Sebab apa kita memutulkan? Sebab dia terzahir, terjermah. Maknanya kata dalam penghidupan kita. Yang aku yakin percaya. Awalnya adalah kita tu bersumberkan daripada Al-Quran. Tetapi gambaran daripada Al-Quran tersebut benar berlakunya hari kiamat. Maknanya ain yakin benar sampai kita merasai kebenaran tersebut. Ambillah contoh apa-apa pun. Barulah kita tu tertanam dalam jiwa kita, hati kita tu. Saya nak bawa pendekatan satu lagi lah. Qalbun mu'minin baitullah. Qalbun mu'minin baitullah. Ya, ini khususnya kepada mereka-mereka yang nak pergi umrah, nak pergi kepada haji, ataupun nak dikatakan kita semua sekali mendirikan solat. Tak memadai kita itu belajar buat semua, tapi tak kita dapat faham, tak dapat kita nak menterjemahkannya dia nak hidup dalam penghidupan kita. Baik. Satu, qalbun mu'minin baitullah. Hati orang mukmin itu adalah baitullah, rumah Allah. Rumah Allah. Jadi maknanya dalam rumah Allah itu, iaitu ada tempat.
ada tempat. Untuk siapa? Untuk orang yang kenal tadi. Untuk orang yang tahu. Siapa dia? Kita. Kita yang tahu. Kemudian rumah Allah itu ain yakin. Maka kita pergi ziarah. Kita pergi ziarah di rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Di mana? Masjid, surau dan sebagainya. Sahaja aku iktikaf dalam masjid ini, sunat kerana Allah Ta'ala. Rumah Allah aku masuk iktikaf. Sama juga dalam hati kita. Di mana tempat kepercayaan, di mana tempat akidah, di mana tempat kita ingat, dalam hati. Hati, ingat. Maknanya, kita tu ziarah ke rumah Allah Subhanahu Wa Taala, duduk di dalamnya. Apabila kita dah duduk di dalamnya, maknanya kita ziarah ke Baitullah, rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi, kalau dah sampai ke rumah Allah Subhanahu Wa Taala, apa kita kena buat? Maknanya di situ, pertama sekali kita ada bertasawuf. Jangan campur urusan Allah Subhanahu Wa Taala dalam rumah tangga dia. Jangan campur. Sebab ini rumah tangga Allah SWT. Maknanya aku redha. Aku redha. Terus kita nak pergi ke haji, nak pergi umrah, nak buat semayang, apa semua, aku redha. Aku terima. Mana kata, jalan atau caranya, sahaja aku pergi ziarah Baitullah dengan syarat-syarat berpakaian ihram. Kemudian aku tawaf akan Kaabah. Maknanya, itu kita pergi masuk ke rumah dia, itulah perbuatan aku redha. Di dalam tu pula, kita bertemu bermacam-macam kerenah orang. Tapi semuanya dia adalah tetamu Allah. Jadi kita tu jangan berasa. Jangan terasa. Terasa apa? Tersinggung atas jemaah-jemaah tersebut. Maknanya aku redha, rela. Dapat faham apa yang saya nak cakap tadi? Apa bentuk amal ibadat lah atas 3 perkara tersebut? Bolehlah kita cakapkan, ceramahkan, sebab kita boleh diikrarkan. Itu sebabnya orang nak pergi ke haji, nak pergi ke umrah, nak bersembahyang, nak beribadat, kena mengetahui akan rukun-rukun dan syaratnya. Diketahui sah dan batalnya. Maksud kata kita study betul-betul dan kita faham. Faham. Faham ni apa? Aku boleh menghuraikannya. Bercakap. Siapa pula sekali. Kalau tidak, dia menjadilah ikut-ikutan. Mengikut saja. Sebab apa? Tak ada pengetahuan. Tak ada pengetahuan, tak ada ilmu yakin tadi. Tak ada ilmu yakin, dia tak dapat nak terjemahkan. Sama ada dilihatnya orang berbuat solat, sama ada dilihatnya orang berbuat haji, sama ada dia sendiri yang berbuat solat, sama ada dia yang mengerjakan mengerjakan itu fardu haji ataupun sebagainya. Kemudian barulah dibenarkannya. Benar ini solat. Benar ini itu mengerjakan haji, umrah dan sebagainya. Membenarkan. Itulah hakikatnya. Aku redha ya Allah, bahawa ilahi anta maksudi, wa redha kam matlubi. Tuhanku kepada engkau yang aku maksud, redha engkau lah yang aku tuntut. Jadi, apabila kita membicarakan tentang hari kiamat, maknanya di dalam ilmu, ain tentang ilmu, penglihatan yang sebenar-benarnya daripada ilmu yakin kita yang tidak kelihatan, jelas terang akan hari-hari kiamat. Hari-hari kiamat benar akan berlaku. Baik. Saya harap pembukaan pada malam ni dapat memahami jalan ataupun cara timbul keyakinan kita.
tentang amal dan ibadah. Tujuan dan maksud kita berbuat. Jangan berbuat amal tanpa ilmu. Inilah yang kita belajar ni. Tapi ilmu tersebut, dia ghaib, tidak kelihatan. Tetapi dia tidak ghaib di dalam akal fikiran kita. Dia tergambar di dalam akal fikiran kita. Dan kita dapat rasa tentang itu, tentang di dalam akal dan fikiran kita, tentang ilmu tersebut. Dan aku yakin betul, melonjak-lonjak ilmu yakin tersebut untuk nak diterjemahkan. Itu yakin. Aku yakin sungguh lah. Itulah maksud dia. Ya tak? Jadi apabila kita tu berbuat perseorangan, berbuat katakan berjemaah, beramai, kita lihat. Itu yang kita nak faham betul-betul. Maknanya, maksudnya, inilah tujuan kita ni belajar. Belajar. Sebab apa? Kita dah masuk ke muka surat 202. Jadi, catat apa yang saya cakap. Apa maksud-maksud, tujuan-tujuan, hakikat-hakikat. Apa yang saya nak sampaikan. Dia tak datang, takkan itu apa dia katakan, mendatangkan itu lagu sahaja. Ya. Kalau dia tak ada hasilnya. Hasilnya apa? Kesan. Kesan. Kesan itulah, katakan adalah sedikit. Faham apa yang maksud ustaz nak cakap. Itulah kata faham tu, yakin tu, pendek kata itulah rasa gembira sangat. Oh, baru aku faham lah. Itu maknanya dia sampai atas daripada lekok. Dia dah berdepan dengan kenyataan tersebut. Baru dia dapat rasa, oh iyalah. Baik. Tapi kalau tak sampai juga, kita kena juga bermujahadah. Sebab kita berjalan nak menuju ke hadrat Allah Subhanahu Wa Taala. Berjalan menuju ke hadrat Allah Subhanahu Wa Taala. Di dalam kita menuju jalan ke hadrat Allah Taala, banyak kata kita nak menuju redha Allah. Ke hadrat Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau dikatakan contoh kita pergi ke tanah suci Mekah. Itu ke perjalanan kita tu. Jadi dalam perjalanan tu dia ada halangan-halangan. Halangan-halangan yang baik-baik, yang bagus-bagus. Bukan halangan yang tak baik saja. Yang baik-baik, yang bagus. Tetapi melalaikan. Melalaikan. Yang menyeronokkan. Apa yang menyebabkan lalai meronokkan ni? Itulah hawa nafsu tu. Syaitan, aku rasa macam seronok lah begitu begini nak. Nampak? Mana kata kalau selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala, ketahuilah perkara tersebut lagu saja. Percayalah, lagu saja. Pasal dia dah lari daripada hakikat. Itu bukan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Itu yang sebab kenapa dan mengapa kita kena tuntut betul-betul. Tuntut betul-betul. Mereka kata kita study betul-betul, belajar betul-betul. Bukan sekadar aku tahu gini rukun dan syarat dia gini, okey. Tak tahu pun tak apalah. Ini mereka kata mutawif tu. Mutawif akan beritahu. Ikut ustaz lah. Kalau tak tahu tak apa. Tak tahu tak apa, ikut ustaz. Mari kita tawaf macam ni, macam tu, macam ni. Subhanallah, tuan-tuan. Itu habis duit ya tuan-tuan. Minta maaf. Tak? Habis duit, habis lotih, habis itu, habis ini. Sebab apa? Sebab kita tak ada ilmu yakin. Ilmu yakin ni kalau aku dicampakkan di dalam orang ramai tu, aku boleh buat. Dicampakkan aku. Dia nak kata putus hubungan. Berhubung. Suami aku dah ke mana tah, orang ramai tah ke mana kah, semua dah mana, tapi aku tetap boleh buat. Sebab aku di dalam rumah Allah SWT. Aku ada Allah. Dia kata Allah memimpin aku. Itu memang tepatlah. Memang tepatlah tu. Ya. Baik. Kita sambung pada pelajaran kita. Sambung. Saya tu mengharap-harapkan juga. Saya mana-mana cakap juga. Mana-mana macam itu apa namanya agensi itu yang dikatakan berhubung tentang syariat itu umrah, syariat haji dah biasa dah kursus umrah, kursus haji, tetapi hakikat umrah, hakikat haji bukan semuanya ya. Sebab apa? Itu memang bidang-bidang seseorang guru. Baik, kita masuk yang ke-8 dahulu. Hari perhimpunan, hari nampak kerugian.
hari perhimpunan dan hari nampak kerugian. Maknanya, ain yakin. Itu pasal saya nak memberatkan tu. Hari perhimpunan dan hari nampak kerugian. Kalau kita tu pada hari perhimpunan tak nampak kerugian, kita baca je lah. Maknanya dalam akal fikiran kita telah tergambar. Dan kita pula telah menjalaninya. Hari kerugian tersebut. Itu dikatakan kita dah ada ilmu yakin. Yaumul jami'i wa yaumut taghabun. Firman Allah Subhanahu wa taala. Yauma yajma'ukum liyaumil jam'i. Dzalika yaumun taghabun. Ingatlah hakikat kepada Muhammad. Muhammad tu kita. Hakikat Muhammad. Ingatlah masa Allah menghimpunkan kamu. Wai. Dah nampak tuan-tuan. Di hari akhirat. Ain yakin. Masa Allah menghimpunkan kamu pada hari perhimpunan. Jadi ayat Al-Quran ni turun kepada orang yang beriman. Bayangkan daripada Nabi Allah Adam AS sampai sekarang. Itulah umat-umatnya. Ayat Al-Quran ni bagi tahu semua sekali. Itu gambarannya dalam kita punya. Tidak terkira lah ramainya umat-umat manusia yang disebut tentang makhluk manusia. Untuk menerima balasan. Itulah hari masing-masing nampak kerugian. Maknanya, kita sekarang bercerita di muka bumi. Pada kenyataannya di bumi. Hakikatnya adalah di akhirat. Jika kita tidak berbuat sesuatu di dunia, maka kelihatanlah kerugiannya di sana. Tergambar. Itu hari kerugian. Kalau kita tidak berbuat amal soleh, tidak berbuat amal kebajikan, maknanya rugilah di sana. Itu yang dikatakan tadi, pendek kata hari perhimpunan, hari kerugian. Dah rugilah. Tergambar. Apabila sebut kerja hari kerugian, kita dah tergambar dah. Dalam akal fikir. Ilmu tadi, pada ayat Al-Quran tu dimakan ilmu, yakin. Tetapi bukan tu masalahnya, bukan semua orang yakin kepada Al-Quran. Kalau dia tidak pula menghayati akan ayat tersebut. Sampai dia dah merasai betul. Tunggu nak diterjemahkan saja. Kesembilan, hari yang kekal. Kekal ni apa? Dia tak binasa. Tak binasa. Maknanya, dah masuk yang ke-9. Allah Ta'ala jelaskanlah. Dia kata benar dan jelaslah berlakunya hari tersebut. Dan kita berada di dalam hari tersebut. Benar, betul berlaku. Yaumul khulud. Firman Allah SWT. Udkhuluha bisalam. Zalika yaumal khulud. Mereka dipersilakan oleh malaikat dengan berkata, masuklah kamu ke dalam surga dengan selamat sejahtera. Hari ini ialah hari mulanya kehidupan yang kekal. Kehidupan yang kekal. Mereka dipersilakan oleh malaikat dengan berkata, masuklah kamu ke dalam surga dengan selamat sejahtera. Hari ini ialah hari mulanya kehidupan yang kekal. Tak binasa. Apa maksud di sini? Setelah kita mendapat kemenangan. Di hari Yaumal Hisab, Yaumal Mizan, dan di hari kita kemenangan, meniti sirat.
Maka sampailah masanya masuk ke dalam surga. Pendek kata benda tu berjalan terus. Dan kita tahu pula sirat itu ada 8 tul. 8 tul. Di bawah tu adalah neraka. Yang pertamanya apa dia? Allah Ta'ala lihat dahulu tentang tauhid kita. Tauhid kita kepada dia dan tauhid kita kepada Rasul. Itu tul pertama. Okey, lepas. Kalau itu dah tak lepas, dah berdecum masuk dah. Masuk tul yang kedua. Tengok solat dia. Tengok solat dia. Bagaimana sembahyang dia. Ada yang berbuat sembahyang. Tetapi sembahyang dia bukan sembahyang. Macam mana pula? Itu yang Nabi cakap tadi. Itu yang Nabi cakap kepada seorang sahabat. Suruh ulang. Kamu masih belum sembahyang. Satu hal. Sampai pula lagi satu jalan. Tengok pula lagi. Sekarang nak masuk bulan puasa. Tengok pula puasa. Satu tul. Adakah puasa kita sebenar-benarnya puasa? Semua kita nak faham pada segi hakikatnya. Betul ke tidak puasa tu? Sampai pula daripada segi zakat kita. Sampai pula pada haji. Sampai pula kepada apa? Kepada kita punya itu mengangkat itu hadas besar. Itu apa? Mengangkat hadas. Betul ke tak betul? Pasal yang meluluskannya adalah mengangkat hadas. Taharah dah satu hal. Tak betul semuanya. Contohnya, kalau kita bersembahyang, banyak kata kita punya mandi hadas besar, tak betul. Semuanya tak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu pasalnya kita tahu kunci-kuncinya. Kita dah hayati dulu. Kalau mandi hadas besar, betul-betul inilah pokoknya. Contohnya. Maknanya tak boleh main-main mandi hadas besar. Pasal dialah yang mengesahkan semua sekali. Sama ada Tok Guru ke, sama ada Pak Ustaz ke, sama ada siapa pun. Tak boleh mandi cincai-cincai. Kalau dia kata 2 rukun, niat dengan ratakan seluruh tubuh badan. Betul ke tidak rata? Kalau dia berdiri, dia kata terkatup. Kalau dia terduduk, dia terbuka. Kalau semua. Adakah sampai air atau tak sampai air? Itu hukum fiqh. Itu makna kita nak pastikan betul-betul. Pasal jalan sirat. Udahlah jalannya pula kocik. Macam macam titian, macam gambut itu di bolah 7 lagi. Tak? Belumlah lagi ada sekat-sekatan sampai yang terakhir. Itu yang kita tadi ada ilmu kita faham. Dan kita tergambar, ain yakin benar akan berlaku. Itu yang kita tu ada berasa dalam ketakutan, rugi. Tapi kita dah beruntung. Beruntung. Ayat ni dah beruntung. Masuk. Alhamdulillah. Jadi banyak lagi proses-prosesnya. Perjalanan-perjalanan tersebut. Baik. Jadi masuklah kamu ke dalam surga dengan selamat sejahtera. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, bukan sekadar kata Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udu salam fahyana rabbana bisalam wa adkhilnal jannata daras salam tabarakta rabbana wa ta'ala ya zal jalali wal ikram. Selepas padu asar, Jibril alaihi salam datang mengunjungi baginda Rasulullah SAW, iaitu sampaikanlah salam kepada Siti Khadijah. Sampaikan salam kepada Siti Khadijah. Allah Ta'ala memberi salam kepada Siti Khadijah. Kemudian Siti Khadijah apabila mendengar akan salam tersebut, dia terus duduk, teruslah dia jawab, Allahumma antas salam. Allahumma ya Allah ya Tuhanku, engkaulah yang maha sejahtera. Allahumma antas salam. Wa minkas salam, daripada engkaulah datang kesejahteraan. Wa minkas salam. Wa ilaika ya'udu salam, dan kepada engkaulah kembali kesejahteraan. Kesejahteraan. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udu salam fahayyana rabbana bisalam. Maknanya engkaulah ya Allah memberi kesejahteraan. Sampailah, masukkan aku ke dalam surga. Darussalam, kesejahteraan. Itulah kita dapat faham. Oh, iya. Oh, baru kita tahu.
Itu kita secara tak langsung ingat kemuliaan Siti Khadijah. Ingat kemuliaan itu Ummul Mukminin. Maknanya itu apa? Siti Aisyah. Itu pasal kita tak boleh sedikit pun kita nak mencaci cela akan itu apa yang berdamping dengan Rasulullah SAW. Terutama isteri-isteri dia. Baik, kita lupakan tu. Masuklah, mulalah kehidupan yang kekal. Ya, dalam surah Qaf ayat 34. Yang ke-10-nya, hari keluar dari kubur. Keluar dari kubur. Mana kata, tiupan sangkakala yang kedua. Bangun. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yauma yasma'una sabhata bil haqq. Dzalika yaumul khuruj. Bermaksud, pada hari mereka mendengar pekikan, seruan yang menyatakan perkara yang benar. Menyatakan perkara yang benar. Benarlah berlaku. Pendek kata, cerita yang tadi, ingat 3 perkara tadi. Ilmu yakin, ain yakin, hakul yakin. Jadi kita membenarkan perkara tersebut. Kita ni akan dibangkitkan, benar. Perkara yang benar. Hari seruan itu ialah hari masing-masing keluar dari kubur. Dari kubur. Benar. Benar. Itu yang dikatakan tadi, kita dah menghayatinya dulu. Menghayatinya. Maksudnya kita tentu ada rasa. Rasa itu adalah daripada keimanan, kepercayaan, keyakinan kita. Macam mana kita nak percaya dan yakin? Cerita yang berhubung tentang hari akhirat itu adalah kenyataan daripada ilmu yakin. Itu sebabnya aku percaya sungguh pasal aku dah percaya yakin dah. Ya, baik. Hari penyesalan, Yaumul Hasrah. Ini semua hari penyesalan. Habis kalau semua siapa yang tak menyesal? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cubalah kita bayangkan. Ya? Firman Allah SWT. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa anzirhum yawmal hasrati idh qudiyal amru wa hum fi ghaflatin wa hum la yu'minun. Dan berilah amaran, wahai Muhammad. Dan berilah amaran, wahai Muhammad, kepada umat manusia seluruhnya tentang hari penyesalan. Itu yang makna kata ulama suratul anbiya. Maknanya waris daripada Nabi. Itu yang saya sampaikan. Maknanya saya sampaikan tu maknanya terserah kepada perempuan semua bagaimana. Ya? Dan berilah amaran. Berilah peringatan. Wahai Muhammad, kepada umat manusia. Kepada umat manusia. Seluruhnya. Tak ada ketinggalan satu pun. Tentang hari penyesalan. Pendek kata, hari penyesalan. Hari tersebut memang hari penyesalan. Bukan bermakna aku dah buat baik, aku tak menyesal. Memang semua orang menyesal. Orang yang buat baik itu pun menyesal. Habis macam mana Ustaz? Itu yang kita kena teliti. Kita kena selidik, kita punya kaji tentang amal kebajikan kita. Tentang apa? Tentang kelemahan, kekurangan dan kejahilan kita. Sebelum kita termasuk pada hari yang penyesalan. Kadang-kadang kita elok, bagus. Tapi bagaimana pula tentang anak-anak dan isteri? Kalau isteri kan tentang anak-anak dan juga suami. Aku lepas. Itu tanggungjawab suami aku. Senangnya bercakap. Ya, makna kata kita suami isteri kena saling bantu-membantu, saling ingat mengingatkan. Sebelum menyesal, kata orang. Sebelum menyesal. Kalau dah menyesal, tak pakai dah. Habis macam mana? Biar menyesal dulu. Kenapa aku tak togur dulu? Kalau aku togur dulu, dah selamat aku dah. Maknanya, kita tahu. Tapi sebabkan dah kemudian, perkataan tersebut tak pakai dah. Habis bila nak pakai? Permulaannya kita nak pakai.
Tetapi kita nak bagi tahu, biarlah bentuk yang kita yakin betul-betul. Pasal benda tu ghaib, tak kelihatan. Jadi apabila orang tanya balik benda yang ghaib, tetapi dia ghaib kepada aku tu, aku dah menghayatinya. Benar. Penyesalan, iaitu hari diselesaikan perbicaraan perkara masing-masing. Pada masa mereka yang engkar di dunia ini berada dalam kelalaian. Berada di dalam kelalaian. Lalai. Ada ilmu. Tak diguna pakai. Itu lalai lah. Ya. Serta mereka pula tidak mahu beriman. Itu cerita lain lah. Tak percaya pula. Yang beriman ni pula, ada yang beriman setengah-setengah. Ada yang tak beriman langsung, tu cerita lain. Tapi dia beriman, iman bersikit-sikit. Dia tak beriman kepada kepada perbuatan. Dia beriman kepada hakikat. Macam mana tu? Dia beriman kepada ilmunya. Beriman kepada ilmunya, dia yakin tentang ilmu keimanan. Dia yakin kepada ilmu yakin tu tadi. Dia yakin sungguh. Betul rukun iman ni. Dia percaya kepada Allah. Dia percaya kepada malaikat. Dia percaya pada kitab. Dia percaya kepada itu Nabi Muhammad SAW, nabiku. Dia percaya kepada hari kemudian. Dia percaya kepada untung baik. Dia percaya semua. Namun ada sebagian-sebagian yang dia tidak percaya. Dia percaya. Dia pula tak yakin. Itu satu hal. Makna tidak beriman 100%. Itu makna kita nak selidik baik-baik. Itu satu hal. Jadi kemudian ikut perbuatan. Dia dah beriman. Satu hal lagi perbuatan. Tidak pula bersembahyang. Sebagainya. Tidak pula berpuasa. Ada kemampuan nak pergi ke haji. Tidak pula pergi ke haji. Ya, mana bermacam-macam. Semuanya nak disosialkan. Begitu juga dalam kita nak berbuat kebajikan. Dalam kita nak buat kebajikan. Tadi aku bersedekah. Dalam aku bersedekah, ada pula terdotik pada hati. Terdotik pada hati, orang ada nampak kau, tak nampak kau. Kata hati tu. Kalau ada nampak kan, seolah-olah, akulah orang yang bersedekah, buat kebajikan. Kita tengok, itu sedikit. Sama juga, kenduri, kocik besar. Sebulan tu, kenduri kocik je, aku kenduri besar. Kata hati tu. Apabila Allah Ta'ala buka balik video tip atas amalan kita yang tidak terlindung oleh satu pun video tip, yang mana video tip tersebut kita berlakon di dalamnya, baru kita nampak betul-betul. Itu penyesal. Kita menyesal. Eloklah kita buat video tip sendiri dan kita faham sendiri, kita yakin sendiri. Sampai kepada video tip yang sebetul-betulnya nanti akan berlaku. Itu baru kita dapat mengasuh betul-betul. Jadi tahulah kita ni, nak kata kekurangan kita, kelemahan kita. Tak ada apa yang aku nak banggakan. Itu yang saya cakap tadi, umpama kita itu duduk iktikaf di dalam rumah Allah. Jadi duduk iktikaf di dalam rumah Allah, mereka kata, jangan campur urusan Allah Ta'ala mentadbir. Kita ni lah. Jangan campur. Dan aku redha. Allah Ta'ala panggil aku datang ke rumah dia. Aku redha. Dalam apa bentuk cara sekalipun. Itu benar ilahi anta maksudi. Wa redha ka matlubi. Benar aku redha. Aku tak ada keluh kesah. Kalau diberi aku kepayang kesusahan di rumah dia. Dalam rumah dia. Aku tak ada kesusahan. Yang aku keluh kesahkan, jangan engkau keluarkan aku daripada rumahmu, ya Allah. Itu yang kita risau. Aku nak betul-betul iktikaf di rumahmu. Dapat faham apa yang saya nak sampaikan ni. Betul-betul. Ya, sama juga dalam majlis ilmu ni. Baik. Itu katakan penyesalan. Hari terpekik memanggil. Yaumat tanat. Hari terpekik memanggil. Firman Allah Ta'ala. Wa ya qaumi inni akhafu alaikum yaumat tanat. Dan wahai kaumku. Maknanya kata pada Nabi ada. Wahai kaumku. Maknanya ayat turun pada Nabi Muhammad SAW. Wahai kaumku, sesungguhnya aku bimbang kamu. Aku bimbang kamu akan ditimpa azab seksa pada hari kiamat.
yang padanya masing-masing terpekik memanggil, memohon pertolongan. Itu sebabnya orang yang paling sibuk di akhirat, siapa dia? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang paling sibuk. Sibuk apa? Tentang umat dia. Tentang kita lah. Tentang kita lah. Dah diberi peringatan dahulu. Di dunia dulu. Dah diberi peringatan. Bahawasanya dia kata, kita akan bertemu nanti hari yang sebenar-benarnya. Ketika itu masing-masing akan memohon pertolongan. Tolonglah, tolonglah, tolonglah. Dekat siapa nak minta tolong? Itu yang kita tu sekarang ni lah kita nak meminta tolong. Minta tolonglah dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi contohnya, kalau kita tu pun nak mendirikan solat, sesibuk macam mana sekalipun. Sesibuk macam mana sekalipun. Sibuk ni apa? Aku nak cepat. Tapi semayang dah sampai. Sibuk. Kemudian sesibuk macam mana sekalipun, iaitu aku nak buat kerja ini, yang ini. Itu sibuk macam mana pun. Dan aku banyak kata sesibuk tentang diganggu oleh anak-anak cucu dan sebagainya. Kita kena ingat, sebelum hari penyesalan, apa kita mesti buat? Ingat bahawasanya kita fanakkan diri. Binasakan diri. Makna kata binasa diri, tak wujud diri kita. Tak wujud dah. Habis wujud apa? Allah. Barulah kita tu betul-betul tertuju kepada Allah. Baru kita solat betul-betul tertuju kepada Allah SWT. Kalau kita pergi mengerjakan haji, kalau kita pergi mengerjakan umrah, baru kita tu betul-betul kita itu duduk dalam rumah Allah Ta'ala. Orang begitu punya ramai. Aku dah tak nampak orang ni dah. Aku hanya nampak Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini betul-betul di kepala saya gambar kakak ipar saya ni. Dia akan pergi naik haji. Itu pasal saya tertumpu tu. Tak atas, tapi semua sekali lah. Jadi makna kata, perkara tersebut, walaupun orang segitu ramai, orang sepaling dekat. Siapa dia? Mutawif kita tu. Orang paling dekat. Suami kita. Aku nak gantung pada suami aku lah. Nak bergantung pada guru aku lah. Nak bergantung. Tak. Aku bergantung pada siapa? Aku bergantung kepada Allah SWT. Itu keyakinan aku. Dan saya cakap tadi, meskipun aku putus hubungan, terlepas hubungan, aku redha. Aku terima. Aku terima. Sebab apa? Allah Ta'ala menghendaki aku sekarang berseorangan sendiri. Meskipun berjuta orang pada satu masa tawaf. Namun, Allah Ta'ala pilih aku seorang. Aku redha, ya Allah. Jadi pendek kata, aku dah tak timbul dah. Ke mana pula lah suami aku, ke mana pula lah itu apa, orang lain. Aku takut nanti sekarang ni tak berjumpa dah, aku sesat. Tak. Sebab aku ada Allah, aku takkan sesat. Pasal jalan aku adalah jalan benar. Itu sampai ke tahap itu. Sampai ke tahap itu. Baik. Itu yang dikata. Kalau kita bersembahyang, sama juga. Sama juga. Ya, sebab apa? Kita punya ilmu yakin tu hanyalah kita nak menterjemahkannya. Sebab Allah Ta'ala juga, ilmu Allah Ta'ala menterjemahkan adanya alam. Ghaib. Itu Allah Ta'ala terjemahkan kepada alam. Dalam alam ni, yang Allah dikatakan makhluk. Makhluk termasuklah kita. Kita ni diterjemahkan oleh Allah Ta'ala. Kekuasaan dia. Mana ada kuasa kita? Diterjemahkan Allah Ta'ala. Samalah juga nak dihancurkannya. Makna itulah yang kita nak yakin, nak faham. Baik. Yang ke-13. Saat yang hampir. Azifah. Firman Allah Ta'ala. Azifah. Laisa laha min dunillahi kasifah. Telah hampir masa datangnya saat yang hampir itu. Telah hampir masa datangnya saat yang hampir itu. Hari kiamat. Hari hampir. Ya, hari hampir. Masa datangnya saat yang hampir. Iaitu hari kiamat.
Tidak ada sesiapa pun selain Allah. Cubalah kita bayangkan. Maknanya kata kita tu datang ke hadrat Allah Ta'ala. Tujuan kita hidup ni, makna kita berjalan ni menuju ke hadrat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu kesudahan kita. Menuju ke hadrat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sama ada kita tu tuju di sana tu ada ketulusankah ataupun tidakkah. Itu yang kita kena betul-betul memahami. Memahami betul. Telah hampir masa datangnya saat yang hampir itu, hari kiamat. Tidak ada sesiapa pun selain Allah yang dapat menahan. Menahan apa? Hari kiamat tersebut. Atau menghilangkan huru-hara hari kiamat. Tak ada. Tak ada yang dapat. Melainkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi kita tu, kalau ibarat macam rumah tadi, rumah tu rumah dia. Rumah dia. Maknanya dia yang mentadbir, dia yang mengurus. Itu yang kita dah baca yang sudah. Dia yang mengurus, dia yang mentadbir. Sama ada dia nak bagi kita tu kesejahteraankah? Dia nak bagi kita keselesaankah? Dia nak bagi kita kebahagiaankah? Ataupun dia nak bagi kita tu sama ada keadaan huru-harakah atau sebagainya kah? Jadi kita punya tahap keyakinan seperti itu sampai kepada Allah Taala. Jadi aku takkan berasa, tidak akan terasa. Terasa apa? Dikecewakan. Tak. Makna kata kalau tak ada perasaan dikecewaan, tak ada kita nak dakwi Allah Ta'ala. Baru ada perasaan redha. Baru kita perasaan faham, yakin. Itu yang kita nak fahamkan betul-betul. Katakan, aku redha, aku terima ya Allah. Jangan cakap mulut terima. Hati itu ada perasaan katakan tak terima. Aku tak redha, tak itu, tak ini. Jadi, banyak kata, menghilangkan benda ni tentu dengan ilmu yakin. Ilmu yakin. Ilmu yakin apa? Yang kita faham. Ilmu yakin daripada perkara yang gaib. Yang gaib boleh kita terjemahkan. Betul, inilah dia. Baik. Tidak ada sesiapa pun yang selain Allah dapat menahan. Mereka kata Allah Ta'ala saja yang wujud. Apa maksud dia? Kiamat, binasa semua. Kemudian yang wujud dia. Cuba dah kita bayangkan. Tak ada dah yang ni semua. Dah kiamat, dah mati. Dah fana, dah binasa. Kita dah fana, dah binasa. Kecuali dia sahaja. Jadi ingatan kita, makrifah kita. Mana aku kenal sungguh. Itu yang dikatakan dia betul-betul, itulah akidah. Akidah yang mana iktikad dia putus sungguh kepada Allah. Itulah akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Putus. Tak ada sak, tak ada zon, tak ada waham. Ke-14, hari bencana yang amat besar. Hari bencana yang amat besar. Itu ain yakin. Penglihatan yang sebenar-benarnya. Di mana tempat kita nak melihat? Itu tadi. Dalam penghayatan kita tu. Betul lah. Tunggu terjemahnya. Aku yakin. Itu kita nak betul-betul faham. Kalau kita amat-amati, ya Allah, ya Tuhan. Baik. Hari bencana yang amat besar. Dia kata, firman Allah Ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa'idha ja'atit tammatun kubra. Yauma yatazakkaru insanu ma sa'a. Bermaksud. Maka apabila datang hari yang bencananya, amat besar. Amat besar. Iaitu hari manusia akan mengingati apa yang telah diusahakannya. Ya Allah, ya Tuhan. Ini usaha ni. Usaha. Maka apabila datang hari yang bencananya, hari kiamat dah. Amat besar. Iaitu hari manusia akan mengingati, hari mengingati apa yang telah diusahakannya. Maknanya kata di situlah sama ada hari itu hari dia menyesal ke ataupun sebagainya ke, ketika itulah baru kita nampak betul-betul. Ya. Dia kata, hari bila?
hari kiamat tersebut. Suara jeritan yang kuat. Saqah, firman Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yang bermaksud, maka apabila datang suara jeritan yang dahsyat. Kalau kita bayang-bayangkanlah, nak menginsafkan diri. Kalau kita nampaklah dalam video-video tu, kita tengok pula dikatakan apa, lautan yang bergelora. Lautan bergelora, bukan laut. Lautan bergelora. Kapal-kapal yang lalu di atasnya. Kita nampak. Dicampur pula dengan gunung berapi. Ya, gunung berapi itu dia kalau timbul daripada gunung yang kita nampak di atas itu tak apalah. Gunung yang ada di dalam air itu. Begitu sekali. Tengok pula banjir, tengok pula semua. Ya Allah, ya Tuhan. Ya, itu banyak kata benda tu gambaran. Tapi bumi ni tetap kekal juga, tapi gambaran. Ya. Yang dahsyat, pada hari seseorang itu lari dari saudaranya dan ibunya serta bapanya. Maka apabila datang suara jeritan yang dahsyat, hari kiamat. Pada hari seseorang itu lari dari saudaranya, adik-beradik dah, dan ibunya serta bapanya dan isterinya serta anak-anaknya. Habis dah. Semua. Kerana tiap-tiap seseorang daripada mereka pada hari itu ada perkara-perkara yang cukup untuk menjadikan dia sibuk dengan hal dirinya sahaja. Jadi ambillah gambaran tersebut. Ambillah gambaran. Gambaran apa yang kita nak ambil ni? Tentang amal kebajikan yang kita buat. Fanakan diri tu. Putuskan hubungan tu dengan semua ahli keluarga tadi. Habis kalau dah putus semua, dengan apa nak hubung? Dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah sebabnya, ya, tak kala nak mati nanti, tak kala nak mati, ya, perkara tersebut semuanya akan datang. Tetapi hakikatnya kita tetap juga pergi. Jadi pendek kata, kita hubung apa, segala hubungan yang kita tentang dunia, putuskan hubungan. Yang kita nak pergi ni tertuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita nak pergi menghadapi tentang suami dah sampai nazak dah. Bang, ini aku sampai bang. Ingatlah bang. Tak? Dengar buat baik. Tapi sebenarnya itu juga telah melalaikan. Ya, apa yang perlu kita nak buat? Bang, banyak-banyak ingat kepada Allah. Banyak-banyak ingat kepada Allah. Jadi ingat kepada Allah apa? Kalau dia tak ada makrifah, bagaimana dia nak ingat? Dia dah ingatlah bang kepada Allah. Maksudnya kalau dia ingat kepada Allah ni apa maksud dia tadi? Ingatlah keampunan Allah. Ingatlah kemaafan Allah. Itu maksud dia. Jadi yang keduanya, semasa ada hayat ni bang, ingatlah kepada Allah. Nanti tak kala mati, maknanya inginlah bertemu kepada Allah. Jadi zikirlah kepada Allah. Itu. Samalah juga kalau kita di muka bumi ni. Sama je. Sampai kesudahan pun ingat juga kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Hari itu ada perkara-perkara yang cukup untuk menjadikan dia sibuk dengan hal dirinya sahaja. Dah tak sedar yang lain lah. Jadi kalau kita latih sekarang, habis macam mana hubungan aku dengan anak-anak, dengan suami, dengan isteri dan sebagainya? Lahiriahnya aku berhubung, lahiriah. Tetapi hakikatnya aku tak ada hubungan. Hakikatnya tak ada. Sebab kita ni dihubungkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Habis aku nak jaga apa sekarang? Aku nak jaga Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah akidah. Itulah akidah. Jadi pendek kata semua, kita tu apabila berterima kasih sesama manusia, berterima kasih kepada suami, terima kasih kepada isteri yang menyediakan makanan ataupun sebagainya. Hakikat terima kasih kepada Allah. Allah. Itulah ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi. Tuhanku kepada engkau yang aku maksud. Redha engkau lah yang aku tuntut. Itu tak ada lain dah. Itu sajalah. Jika Allah Ta'ala tak redha, ya Allah, ya Tuhan. Itu yang kita paling kita risaukan. Ya, baik.
Kita sambung sikit lagi untuk satu. Saat yang tetap berlaku. Al-haqqah. Saat yang tetap berlaku. Mesti berlaku. Apa pula tak berlaku? Bondo tu dah dipikirkan dah. Bondo dah tergambar dalam akal fikiran kita. Dah tetap berlaku dah. Seperti mana yang di muka bumi ni, Allah Ta'ala, daripada Allah Ta'ala ilhamkan aku. Daripada ilmu dia, daripada Al-Quran Al-Hadis. Kemudian Allah Ta'ala ilhamkan. Dapat aku menghayatinya. Benar, sungguh betul berlaku. Betul berlaku. Benda perkara yang hak. Atau pasal dia katakan kita tu betul-betul lah kita tu. Percaya, yakin. Katakan. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Al-haqqah mal-haqqah wa ma adraka mal-haqqah. Bermaksud, saat yang tetap berlaku itu, apakah dia sifat dan keadaan saat yang tetap berlaku itu? Apakah dia sifat dan keadaan saat yang tetap berlaku itu? Apa? Apa dia kata? Sifat-sifat dan keadaannya. Dan apa jalannya engkau dapat mengetahui tentang sifat dan keadaan saat yang tetap berlaku itu? Saat itu ialah hari kiamat. Saya ulang balik. Tapi ingat balik atas tiga perkara yang saya cakap tadi. Saat yang tetap berlaku itu. Saat apa? Hari kiamat. Hari kiamat. Jadi kiamat ni adalah dah masuk yang ke-16. Pada disebut bermacam-macam hari kiamat. Apakah dia sifat? Sifat-sifat hari kiamat tu. Itu maksud dia. Dan keadaan saat yang tetap berlaku itu. Keadaan dia macam mana? Macam kita mengaji tauhid lah. Mengaji tauhid, pertama sekali, kita nak kenal Allah Ta'ala. Pasti kita nak kenal akan sifat-sifat dia. Dengan sifat-sifat dia lah kita dapat kenal Allah SWT. Kemudian, barulah kita kenal keadaan dia. Keadaan dia. Keadaan Allah SWT. Barulah kita nampak Allah inilah Tuhanku. Dia makna itu yang kita faham sungguh. Baik. Dan apa jalannya engkau dapat mengetahui tentang sifat dan keadaan saat yang tetap berlaku itu, jalan atau sifatnya. Kecuali kita tu belajar bersungguh-sungguh, fahamkan betul-betul, dapat terbayang pada akal fikiran dan kita dapat tahu sungguh. Itu yang betul-betul berpegang. Ya, itu yang dikatakan. Jadi insya-Allah saya tengok dah pukul 9 suku di sini, ya, jam di depan saya ni. Baik. Kesimpulan di sini. Akidah ahli sunnah wal jamaah. Akidah ni kepercayaan keyakinan kita. Kepercayaan dan keyakinan kita. Kepada apa? Kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kepercayaan keyakinan ini dia merupakan ain yakin. Ain yakin. Penglihatan yang sebenar-benarnya. Penglihatan sebenar. Tapi sebelum berlakunya penglihatan yang sebenarnya, dia akan bermula, dia terbit awal daripada ilmu yakin. Ilmu yakin. Jadi daripada ilmu yakin tersebutlah kepercayaan keyakinan kita. Mana kita katakan pengetahuan yang sebenar-benarnya. Iaitu dikatakan Allah Ta'ala ilhamkan kita. Kita baca Al-Quran, makna kita kemudian Allah Ta'ala ilhamkan kita. Dan ilhamkan tu pula Allah Ta'ala ilhamkan dalam akal fikiran kita. Allah Ta'ala ilhamkan dalam hati kita. Pada kata kita dapat pula menghayatinya. Kita berbuat akan pengetahuan tersebut. Beginilah keadaannya. Maka terjemahlah akan perkara ain yakin. Jadi apabila berlaku ain yakin, baru hakul yakin. Benar lagi yakin. Jadi insya-Allah setakat ni saja pada malam ini, yang mana saya mohon maaf terdahulu permulaan tadi, yang mana mungkin kelalaian saya, tapi nak katakan lalai tidak juga, saya buka dah handphone, tak ada pula, wallahu alam lah. Tapi nak soalan ni ada pula, bukan sana salah sini, tapi itu dikatakan Allah Ta'ala nak menguji kita, termasuk saya dan juga perempuan semua. Bersungguh-sungguh tak? Oh, nampaknya bersungguh-sungguh. Jadi, itu dikatakan pengetahuan tu. Maka jadilah juga majlis ilmu kita pada malam. Itu ain yakin. Penglihatan yang sebenar-benarnya. Maka jadi.
Hakul yakin. Benar. Sungguh. Mana aku dapat merasainya. Jadi, wallahualam. Yang baik itu bagi Allah SWT. Yang terdapat kekurangan-kekurangan itu adalah kelemahan saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya tak tahu mungkin selepas ni ada kuliah lain. Kalau tak ada kuliah, saya bagi peluang untuk nak tanya. Tapi ada kuliah tu kita kita sambung minggu depan, Ustaz. Sambung minggu depan. Habis lagi Ustaz, banyak lagi. Ada banyak lagi, baru sampai 16 kan. Ada lagi 17 dan 18 ni ada lagi. Minggu depan boleh sambung. InsyaAllah. Ya, insyaAllah. Yakin insyaAllah kita panjang umur lagi, insyaAllah. Ya, tapi saya terasa seolah-olah saya dah terjemahkan perkara tersebut. Tapi dalam tanda saya ni tidak pula. Wallahualam. Tak? Benar? Ada Ustaz dah cakap, tapi saya suka je Ustaz ulang lagi sekali, menambahkan kefahaman. Terima kasih. Ustaz dah sampai dah masa, kalau ikut catatan saya ni, Ustaz dah sampai ke 18 ni dah sentuh sikit, sebabnya Ustaz ada beritahu ada dalam buku Hidup Sesudah Mati yang Ustaz ceritakan dulu. Ya. Okey. Tapi tak apa, Ustaz ulang lagi sekali ni lebih menambahkan kefahaman. Ya, alhamdulillah. Ya, insyaAllah. Kita tutuplah kot Ustaz ya. Ustaz je Ustaz tanya soalan dulu, kita simpan minggu depan soalan pasal minggu ni sekejap lagi dah ada kelas isyak. Ya. Saya tutup majlis Ustaz ya. Ya. Alhamdulillah, syukur pada Allah, kuliah maghrib kita berjalan lancar dengan ilmu yakin dan perkara-perkara gaib yang dinyatakan dan pasti akan menjadi kenyataan pada hari kebangkitan dan hari perhimpunan untuk menerima balasan. Saya tak payah cakap Ustaz, saya takut. Ya. Saya mohon Ustaz tutup dengan tasbih kafarah dan soal AF. Dan saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma a'dana likulli hawlin la ilaha illallah wa likulli hammin wa ghammin masyaallah wa likulli ni'matin alhamdulillah wa likulli ridha'i wasidatin as-syukurulillah wa likulli ujubatin subhanallah wa likulli zambin astaghfirullah wa likulli musibatin inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wa likulli dikin hasbiyallah wa likulli qada'i wa qadarin tawakkalna 'ala Allah wa likulli ta'atin wa masyatin la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Insya-Allah kita berjumpa pada masa dan waktu lain. Insya-Allah.